Seterusnya yang bawa pokok senang. Silakan. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya nak sentuh B6 Jabatan Perdana Menteri 010500 bahagian Kabinet telah diperuntukkan sebanyak 17 juta, iaitu kenaikan sebanyak hampir 7 juta berbanding dengan 2021 10 juta. Jadi saya nak dapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan kerana saya dalam perbahasan dasar saya telah minta untuk dikecilkan kabinet yang besar ini untuk menjimatkan perbelanjaan negara dan wang negara, wang rakyat untuk lebih diberikan keutamaan kepada keperluan-keperluan yang sebenar. Jawapan yang diberikan kepada saya ialah kerajaan berpandangan jumlah anggota pentadbiran ketika ini adalah terbaik berdasarkan keperluan, cabaran dan tanggungjawab serta kepakaran yang diperlukan buat masa ini dalam usaha untuk memulihkan ekonomi negara akibat kesan pandemik COVID-19. Jadi saya nak dapatkan penjelasan sebab kalau dia merupakan satu kepakaran yang diperlukan, tiba-tiba muncul isu yang dijelaskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Parlimen dan Undang-Undang mengakui bahawa kabinet telah meluluskan, kabinet keluarga Malaysia ini yang punya kepakaran yang diakui oleh Perdana Menteri ini telah meluluskan satu kelulusan tanah dan peruntukan tanah dan rumah yang bernilai 100 juta ringgit untuk bekas Perdana Menteri, iaitu Yang Berhormat daripada Pekan. Jadi atas nilaian apa mereka membuat kelulusan ini? Adakah mereka-mereka yang pakar ini yang diakui oleh jawapan yang diberikan kepada saya di peringkat dasar ini menganggap bahawa itu merupakan sesuatu yang wajar untuk diberikan kepada seorang bekas Perdana Menteri hanya beralasankan kepada jasa? Bagi saya bahawa kalau dikirakan jasa, sudah tentu anggota tentera, pesara tentera yang berkhidmat lebih daripada 21 ataupun 22 tahun, mereka juga mempunyai jasa yang besar kepada keselamatan dan keamanan negara. Sedangkan mereka hanya menerima pencen mereka yang begitu kecil. Sedangkan Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri telah pun disediakan pesaraan dia, pencen dia yang punya bayaran yang sangat tinggi. Jadi bagi saya adalah sesuatu yang sangat tidak wajar untuk keputusan kabinet itu dibuat. Jadi saya nak minta alasan, apa sebenarnya alasan kabinet keluarga Malaysia ini memberikan kelulusan 100 juta. Nilai dia 100 juta. Sedangkan bantuan peruntukan untuk sekolah tahfiz, sekolah agama rakyat, sekolah pondok, Tan Sri Ketua, tahun 2022, 1.4 juta saja. Untuk sejumlah yang begitu ramai, jumlah sekolah, jumlah tahfiz, jumlah pelajar, jumlah guru, hanya dapat 1.4 juta untuk tahfiz, untuk sekolah agama rakyat, untuk pondok. Sedangkan untuk Perdana Menteri, kerajaan boleh fikir lulus untuk bekas Perdana Menteri untuk 100 juta. Bayangkan, penggal ini dah 3 Perdana Menteri. Penggal dia 3 Perdana Menteri. Adakah kita nak lulus lagi? Nak berikan lagi peruntukan untuk 3 Perdana Menteri ini, seorang 100 juta. Jadi bagi saya adalah satu yang tidak wajar. Soal Pekan dah buat pengumuman dia tolak. Itu soal Pekan, soal Pekan. Tapi soalnya ialah kebijaksanaan kabinet ni. Kebijaksanaan kabinet ni. Sebab itu kalau ianya dikatakan ini berasaskan kepada peruntukan, saya minta peruntukan mesti ini dimansuhkan. Kalau ia berasaskan kepada amalan untuk memberikan hadiah kepada bekas Perdana Menteri, maka amalan ini mesti dihentikan kerana mereka sudah ada segala-galanya. Yang kedua, B7 Jabatan Perkhidmatan Awam. Ia berkaitan dengan soal 030,000 pengurusan sumber manusia. Ini berkaitan dengan skim saraan kaki tangan awam. Saya lihat bahawa sekarang ini Yang Berhormat Tan Sri Pengerusi, gaji minimum untuk perkhidmatan awam ini, gaji minimum, masih ada gaji minimum yang 1,200. 1,200. Ini perkhidmatan awam, kan? Gaji di peringkat sektor perkhidmatan awam. Yang saya fikir baru-baru ini keluar dalam surat khabar, bagaimana golongan yang gaji minimum 1,200 ini nak hidup di bandar besar. Di bandar besar. Walaupun dia ada Elon Kuala, ada Elon itu ada dapat sampai 1,800, 1,900, tetapi gaji minimumnya ialah 1,200. Contoh ialah berkaitan dengan soal
gaji bagi pembantu awam ataupun pembantu operasi, iaitu pemandu dan sebagainya. Mereka hanya dapat 1,218 gaji minimum mereka. Jadi saya fikir bahawa sesuatu yang tidak wajar untuk dikekalkan saraan yang sebegini rupa kerana dia di bawah paras kemiskinan 2,208. Paras kemiskinan pendapatan 2,208 ringgit. Jadi bagi saya bahawa kerajaan, Perdana Menteri dalam pembentangan RMK 12 telah menyebut bahawa 2025 ialah pendapatan per kapita kita ialah 10,000. Bermakna Tan Sri, kalau 2025 kita nakkan pendapatan isi rumah ini 10,000, kalau satu isi rumah, kalau satu keluarga itu 4 orang kena bawa balik seorang 2,500. 2,500. Macam mana kalau gaji minimum kaki tangan awam ini 1,200. Macam mana mereka nak bawa balik 2,500? Kalau dinaikkan pun dengan kenaikan RM80, RM100 sampai 2025 mereka tak akan dapat 2,500 untuk membolehkan pendapatan isi rumah itu 10,000. Saya nak mencadangkan akhir daripada Tan Sri Pengerusi. Saya nak mencadangkan supaya satu semakan terhadap skim saraan ini perlu dibuat. Sistem saraan baru ini perlu dibuat kerana kita sudah hampir 20 tahun. Sistem saraan yang diguna pakai untuk kaki tangan awam ini sudah hampir 20 tahun. Tahun depan 19 tahun, maknanya hampir 20 tahun. Sebab kita guna pakai sistem saraan Malaysia ini daripada tahun 2002 sampai sekarang. Jadi perlu difikirkan supaya memastikan supaya gaji mereka itu perlu dibuat satu semakan, iaitu untuk wujudkan sistem saraan baru kepada perkhidmatan awam, dan kadar gaji minimum itu mesti sesuai dengan apa yang telah dicadangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, iaitu untuk tahun 2025 ini 10,000 pendapatan isi rumah, iaitu 2,500 untuk setiap isi rumah, 4 orang isi rumah untuk bawa balik. Dan begitu juga kenaikan daripada RM80, sekarang ini kenaikan tahunan RM80 ini bagi saya satu kenaikan yang perlu juga disemak semula supaya kadar kenaikan itu antara yang paling rendahnya antara 100 ataupun 120. Akhir sekali ialah berkaitan dengan B6 JPM Kemajuan Islam 040,000. Saya minta supaya pihak JAKIM ini dapat menyemak, dapat membuat kawalan terhadap berbagai-bagai pendapat yang berkaitan dengan keagamaan yang dikeluarkan oleh golongan-golongan agama, yang akhirnya kadang-kadang menyebabkan orang-orang yang seperti orang awam ini akan menjadi keliru manakah pendapat yang sebenarnya yang perlu diguna pakai, kerana semuanya pendapat itu bersandarkan kepada soal Islam. Contohnya kepimpinan wanita dalam Islam. Dulu tak boleh wanita jadi Menteri Besar Selangor. Dikeluarkanlah pendapat kerana pendapat Imam Abu Hanifah, iaitu mana yang lebih najis antara ayat kencing dengan darah haid. Sekarang di Melaka boleh pula seorang wanita untuk jadi ketua menteri. Saya tak tahulah, ini mungkin bukan pendapat Imam Abu Hanifah, mungkin pendapat saudara Hanifah Maidin, ahli parlimen Sepang. Jadi saya fikir bahawa itu pendapat beliau yang sudah pun relevan daripada dulu sampai sekarang. Jadi saya minta dikawalkan pendapat-pendapat ini supaya dia jangan mencemarkan nama baik Islam dan akhirnya orang tidak memandang hormat kepada golongan-golongan agama. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih. Seterusnya yang